Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa dalam program kita, iaitu program Tazkirah dan Tahlil Arwah. InsyaAllah tuan-puan, di petang hari ini seperti biasa kita akan menyambung bacaan kitab kita, iaitu kitab Manaqib Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, yang membicarakan tentang kehidupan salah seorang ulama besar, ulama yang hebat, ulama Rabbani, iaitu salah seorang daripada guru saya, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Yang mana untuk apa kita membaca Manaqib ni tuan-puan? Supaya kita dapat menjadikan beliau sebagai tauladan dan dapat mengambil motivasi daripada cerita ataupun kisah hidup beliau ni. Sebab apa? Beliau manusia, kita pun juga seorang manusia. Beliau nak buat yang baik, nak menjadi orang yang baik, nak berjuang. Ada nafsu juga, macam kita pun ada nafsu juga. Tapi kita tengok macam mana keindahan akhlak beliau, macam mana perjuangan beliau. Mudah-mudahan dengan membaca kisah beliau ini akan menyuntikkan lagi, memupuk lagi, akan membaja lagi semangat kita untuk membuat perubahan dalam diri kita, berusaha bermujahadah untuk menjadikan diri kita lebih baik selain kita berusaha dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Untuk apa? Dalam Al-Quran Allah terangkan, linusabbita bihi fuadak, agar apa? Menetapkan, mencekalkan, memantapkan hati Nabi SAW dalam perjuangan dakwah. Macam itulah juga kita perlukan kepada kisah-kisah orang yang soleh, agar kita dapat jadikan tauladan dan kita dapat mengambil motivasi daripada kisah-kisah hidup mereka. Jadi setiap petang Jumaat kita akan baca Manaqib ni lah. Ni kalau dah habis nanti mungkin kita baca kitab yang lain lagi, dan saya bercadang, wallahu alam, nanti mungkin boleh berubah. Saya bercadang lepas habis baca Manaqib ni kita akan baca pula kitab-kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, insya-Allah. Selepas baca Manaqib pula tuan-puan, kita akan ada bacaan Yasin seperti biasa, dan kita akan juga teruskan dengan bacaan Tahlil Arwah, insya-Allah. Baik ibu ayah semua, sebelum kita masuk kepada bacaan Manaqib kita di petang hari ini, saya nak mengingatkan kepada semua, jangan ada seorang pun yang terlupa dan terlepas daripada peluang untuk mendapatkan pahala dakwah, mengajak orang kepada kebaikan dengan dua cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Bersama-sama tuan-puan, kita ajak seramai-ramainya orang untuk mengisi petang Jumaat yang penuh berkat ini, petang Jumaat yang sangat hebat ini, petang Jumaat yang sebahagian ulama mengatakan bahawasanya waktu inilah waktu yang mustajab doa, yang baginda Nabi SAW pernah bersabda, di hari Jumaat ada satu masa yang tidak berdoa oleh seorang hamba pada ketika itu, melainkan Allah akan ijabah doanya. Maka ulama teliti dan cari bilakah masa tersebut. Maka daripada beberapa hadis Nabi yang lain, ulama mendapati, bahkan ini pendapat yang paling kuat, waktu itu berada selepas asar, sebelum maghrib di petang hari Jumaat. Allahu Akbar. Sebab tu kita buat program Taztah ni,
berada di petang hari Jumaat, sebab kita nak isi waktu ni dengan ibadah, kita nak isi waktu ni dengan perkara yang bermanfaat, kita nak isi dengan zikir, kita nak isi dengan bacaan Quran, kita nak isi dengan doa. Sebab tu kita buat satu program yang kita bagi nama dengan tazkirah dan tahlil arwah. Dan di waktu yang sangat berkat dan hebat di petang hari Jumaat ni juga, kita akan bukan berdoa untuk diri kita yang masih hidup sahaja, kita doakan juga ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Sebab tu kita buat apa tuan-puan? Bacaan Yasin dan tahlil arwah. Baik ibu ayah semua, di petang hari ini kita akan sambung lagi InsyaAllah bacaan kitab kita. Tetapi sebelum tu, ibu ayah semua tadi jangan lupa kongsikan dulu. Dan tolong saya kalau boleh di petang hari ini kita nak dapatkan tidak kurang daripada 2,000 kali perkongsian. InsyaAllah. Baik. Bagi mereka yang ada kitab manaqib, kita sambung lagi bacaannya. Kita sampai kepada bahasan muka surat 52, tuan-puan. Membahas tentang sebahagian daripada akhlak beliau. Ini menyebutkan tentang macam mana akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan kita boleh menjadikannya sebagai tauladan dalam hidup kita, contoh dalam hidup kita yang boleh kita ikuti. Kalau tak sepenuhnya, kadang-kadang pun tak apalah tuan-puan. Macam mana di antara keindahan akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Bacaan kitab manaqib kita ada sampai pada muka surat 52 pada petang ini. Dan bagi mereka yang tertanya macam mana nak beli kitab manaqib, di ruangan komen admin ada pinkan ni WhatsApp. Ada link WhatsApp dekat situ untuk membeli kitab manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan dia tak banyak pun dah tuan. Adalah berbaki sikit lagi, cuma dah tak banyak. Jadi bagi mereka yang berhajat nak memilikinya, nak tengok kan, sebab dekat dalam ni dia ada gambar-gambar sekali. Bukan gambar depan ni saja dan belakang ni je tuan. Ni dia full color. Full color. Sebab apa? Ustaz tak ada pun buat kitab-kitab yang lain yang penuh warna ni kan. Kenapa kitab ni? Sebab saya nak memuliakan guru saya tuan. Saya nak memuliakan guru saya. Sebab tu kita tak bubuh yang black and white sahaja, tak. Kita bubuh ni, warna ni semua. Tapi dia mahal sikit lah kalau semua berwarna ni. Tu. Baik, ibu ayah semua, kita sambung lagi bacaan manaqib kita insyaAllah. Di antara keindahan akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai teladan. Kita jadikan sebagai ikutan dalam hidup kita. Muka surat 52, iaitu tentang kasih sayang dan banyak bersabar. Tuan Guru adalah orang yang sangat kasih sayang, orang yang penyayang kepada murid-muridnya. Yang kami nampak kepada anak-anak pun samalah kan. Dan banyak bersabar tuan-puan. Memang orang yang sangat sabar. Orang depan-depan maki beliau, ada sampai sekarang video tu, beliau tenang. Luar biasa. Saya nak menitik air mata tengok video tu. Ada diuji juga dalam hidup. Orang maki depan ni tuan, siap direkam. Tinggi suara. Yang memaki ni muda daripada beliau. Tapi video tu saya tak sampai hati nak share. Walaupun video tu menunjukkan Syekh Fahmi tak melawan. Tak lawan balas tu, tak. Dia duduk diam. Kan? Tenang. Tapi saya nak menangis tengok. Tapi sabar tuan. Ini tahap kesabaran tu. Kan? Walaupun daripada orang yang mengata, yang memaki tu, tahap keilmuan Syekh Fahmi jauh lebih tinggi kan. Dakwah Syekh Fahmi jauh lebih hebat. Murid Syekh Fahmi jauh lebih ramai. Kalau saya cakap sekali je, tolong selesaikan orang ni, habis dah orang tu tuan. Tapi boleh sabar. Yang marah-marah tu pula dekat dalam pondok. Dekat pondok Yasin. Dia berani marah-marah macam tu. Ratusan orang dekat situ. Ada puluhan guru kat situ. Sekali Syekh Fahmi cakap, tolong selesaikan orang ni, habislah orang tu tuan. Tapi tenang, diam. Sampai orang tu habis bercakap. Hebat tuan-puan. Yang bercakap tu pula memang jenis adalah masalah-masalah yang orang tu tak puas hati. Tapi saya time tu dah tak ada di Pondok Yasin dah. Cuma tengok macam mana kesabaran beliau ni. Masya Allah. Kalau kita, orang maki kita, bukan kita salah pun. Tapi cuma dia tak puas hati, dia salah. Kita tak salah. Orang tak puas hati, memang dia marah. Dia tak kisah ada tuan guru ke bukan tuan guru ke, dia pondok orang ke, dia marah. Tapi Syekh Fahmi boleh tenang tuan. Walaupun di saat itu memang pondok
Pondok Syekh Fahmi. Murid-murid beliau ratusan dekat dalam tu. Guru-guru puluhan orang guru. Bukan badan kecil-kecil, badan besar-besar, bukan budak-budak. Yang datang tu berapa orang je. Tapi, ni tuan-tuan, dia sabar. Dia tak nak bergaduh dengan orang tu. Kalau boleh senyap, dia senyap. Kalau benda tu, orang nak maki dia ke, mengata dia ke, dia tak nak panjangkan masalah, dia senyap. Jadi diam. Dia diam. Dia tak layan. Dia kata, kalau layan, nanti lagi besar masalah. Masalah-masalah yang lain lagi ada. Lagi keluar, akan timbul lagi masalah yang lain. Baik, diam. Nanti bila diam, dah berlalu, habislah. Orang tu pun dah penat jadi marah-marah, habis. Macam tu. Dia sabar. Kalau kita kadang ada yang tak sabar, habislah tuan-tuan. Bergaduh lah. Kan? Kita lawan. Dia kata, kita mengata balik. Kata, mengata balik. Habis. Tak habis-habis masalah tadi. Ni Syekh Fahmi bukan jenis orang macam tu. Dia banyak bersabar dan lebihkan kasih sayang dalam penyampaiannya, dalam ceramahnya, dalam caranya mendidik, cara beliau mendidik. Ini di antara cerita ataupun kisah pengalaman penulis ni lah, Al-Fadhil Ustaz Imran. Macam mana? Muka surat 52 tuan-tuan. Sama-sama kita dengar insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang dan banyak bersabar. Lebih 17 tahun penulis mengenal Abuya. Dan selama waktu tersebut, Abuya tidak pernah sama sekali marah kepada murid-muridnya. Bahkan jika sikap atau tingkah laku mereka salah, beliau tidak terus memarahinya. Malah beliau menyalahkan dirinya sendiri. Dan beliau juga selalu memaafkan mereka. Ni tuan-puan. Jadi kata pengarang kita ataupun penulis kita ni, Al-Fadhil Ustaz Imran, guru saya. Kata beliau lebih 17 tahun penulis mengenal Abuya. Ada yang tanya, Ustaz berapa tahun Ustaz kenal Abuya? Saya daripada umur saya 12 tahun tuan. Dah mula belajar dengan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ustaz sekarang ni umur berapa? Ni kan ada pula yang tanya, tak apa saya sebut tahun je. Saya mula kenal dengan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pada tahun 2006. Kan kalau dah 2016 dah 10 tahun, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sekarang ni kan 2023. Artinya dalam 17 tahun jugalah. Ni dalam 17 tahun lebih kenal dengan Syekh Fahmi. Macam Ustaz Imran ni katalah, beliau pun lebih daripada 17 tahun. Saya dalam 17 tahun. Ustaz Imran lebih daripada 17 tahun belajar dengan Syekh Fahmi dan mengenali Syekh Fahmi. Maka selama waktu tersebut, Abuya tidak pernah marah sama sekali kepada murid-muridnya. Tak pernah marah. Maksudnya dekat sini adalah marah di depan orang ramai. Kalau marah persendirian tu, semua orang pernah marah. Takkan tak pernah marah. Kan? Kalau tak ada marah, itu tak normal manusia macam tu tuan-tuan. Memang ada. Baginda yang paling sempurna, yang paling hebat pun marah. Tetapi tak pernah marah kepada seseorang individu ni, perseorangan ni di depan orang ramai. Tu maksudnya kalau marah depan orang ramai itu namanya mempermalukan dia. Ni mempermalukan dia. Dia tak marah depan orang ramai. Tapi kalau nak tegur, dia akan tegur persendirian lah tuan-puan. Dia akan panggil ke bilik dia. Dia akan tegur. Dia akan tegur. Kadang tegur tu tinggilah sikit suara. Supaya yang ditegur ni tak buat main-main. Ni ada juga. Ada ketikanya kita tinggikan suara sikit. Kita buat muka marah. Sebetulnya marah kita pun sebab sayang. Jadi maksud dekat sini tak pernah marah Ustaz Imran ni. Tak pernah nampak memarahi murid-murid beliau tu. Maksudnya memarahi di depan orang ramai. Ni bahkan bahkan jika sikap atau tingkah laku mereka salah, beliau tidak terus memarahinya. Tidak terus memarahinya. Sekali salah terus marah, tak. Dah tegur sekali, tegur kali kedua, kali ketiga baru diberikan nasihat. Maksudnya akan diberikan mungkin denda ataupun kena marah. Memang kena marah juga, tapi satu tak pernah di depan orang ramai. Yang kedua ialah kesalahan sekali memang tak terus marah, akan ditegur, ditunjuk ajar dulu. Tapi bila buat lagi, ini memang kena marah. Dan saya pernah menjumpai Syekh Fahmi marah kepada salah seorang ni tuan. Bukan di depan mata saya, beliau marah memang dalam bilik. Dekat Pondok Yasin dia ada satu bilik khas untuk Syekh Fahmi dan orang-orang kanan beliau. Saya tak masuk lah sebab saya time tu
muda lagi. Yang orang kanan Syekh Fahmi ni macam Ustaz Imran, dia orang yang dah senior, yang dah tinggi-tinggi lah, yang dah berumur jugalah kiranya. Ada satu tu mungkin Syekh Fahmi dan dalam 4 orang lagi lah guru-guru yang lain. Dan mereka ni lah yang memegang surat wasiat Syekh Fahmi. Seorang ada satu wasiat ketika beliau meninggal, dan bila Syekh Fahmi meninggal, wasiatnya akan dibaca dan isinya semua sama. Jadi tak ada yang boleh menipu ataupun mengatasnamakan Syekh Fahmi wasiatnya macam ni, tak. Jadi 4 orang kepercayaan ni tak silap saya ada dekat dalam tu. Dan 4 orang ni bila beliau nak jumpa dengan seseorang yang memang beliau nak bagi nasihat, senang nak kata beliau dah cukup tahap, dah dinasihati, dah dicakap macam ni, tak mau juga, beliau akan panggil budak tu. Dia akan panggil budak tu, beliau akan suruh guru-guru ni semua keluar, beliau akan berdua-dua je dengan budak tu, beliau akan bagi nasihat. Dan ada ketikanya beliau marah, dan pernah saya sekali je dengar tu puan, beliau marah sampai beliau ketuk meja. Macam tu memang marah ni. Beliau ketuk meja, memang ketuk meja. Saya dah jadi ustaz, maksudnya jadi ustaz, saya dah mengajar time tu. Kami dekat luar, sampai dengar kat luar tu, dan beliau cakap kuat. Mungkin ada yang tertanya-tanya, ustaz, budak mana tu ustaz yang betul kena marah ni kan? Budak yang kena marah tu puan adalah pelajar daripada Malaysia. Minta maaf sebut. Pelajar daripada Malaysia yang kena marah teruk tu. Bukan saya nak memburukkan orang Malaysia, tak. Pelajar daripada Malaysia. Beliau kecewa sangat. Sebab ayah dia memang hantar ni, memang percaya ni. Kan? Hantar-hantar ni nanti balik ke Malaysia jadi macam Syekh Fahmi. Tapi dia khianati kepercayaan dia. Apa silap budak tu, ustaz? Apa silap budak tu, puan? Dia ada berhubungan, maksudnya kita kata bercinta lah, dengan orang luar. Bukan orang dalam pondok tu, bukan pelajar pondok tu. Orang luar. Ialah Facebook ada, semua ada kan. Hubung dengan orang luar. Yang kalau berhubung dengan orang luar bercinta, biasa budak-budak kan. Itu pun kira salah lah, lagi-lagi lah pelajar pondok. Yang salah ni tu puan, dia bergambar dengan orang luar, yang girlfriend ya. Ni. Lepas tu dia upload pada ke Facebook dia. Macam mana? Yang ni, ini memang terang-terangan. Memang terang-terangan kan. Kalau senyap-senyap, bukan tak apa lagi, benda tu salah. Tapi yang ni memang dah post dekat FB ni, sampai dekat Syekh Fahmi, memang beliau marah. Ni, bukan tak marah langsung, marah. Tapi ingat, apabila dia mempermainkan hukum Allah. Ialah memang dah buat benda yang tak elok. Lepas tu post pula dekat FB, memang kena. Dan saya masa tu memang dengar beliau marah sampai ketuk meja. Salah satu yang saya ingat lagi, kau ni buat malu orang Malaysia, boleh kata macam tu. Kan dekat Pondok Yasin ramai orang Malaysia, ada tolong bantu semua tu. Buat malu orang Malaysia, Abu Yahya cakap. Sekarang budak tu ada lagi, hidup lagi, tapi saya tak tahulah khabar dia sekarang. Saya rasa hidup lagi, tak tahu dah kahwin ke belum, dah lama tak jumpa. Adalah dekat Malaysia ni. Budak tu, orang tu, masya-Allah, kan? Tapi kalau saya nak kata daripada segi pergaulan, kebebasan bergaul, di Malaysia lagi terjaga daripada di Indonesia. Ni tadi saya orang Malaysia kata kan, ada yang terasa orang Malaysia macam tu, tak. Tapi daripada segi pergaulan, dekat Malaysia lagi terjaga. Yang saya nampak dengan mata kepala saya sendiri lah. Sebab tu orang Malaysia tak tahan tu. Lagi-lagilah jenis liar macam tu. Kat sana dia rasa macam bebas. Memang jadilah tu puan. Tapi pergaulan dekat Indonesia, dekat Malaysia, Malaysia lagi jauh terjagalah daripada dekat Indonesia. Sebab tu, ni saya ceritalah. Ada salah seorang anak tuan guru, dia memang asal Banjar, anak Syekh Fahmi, anak sulung lah daripada isteri Syekh Fahmi yang dekat Banjar, tapi duduk dekat Malaysia. Bila dia dah habis sekolah dekat pondok yang ada dekat Malaysia ni, dia nak Syekh Fahmi suruh dia belajar kat Banjar. Sebab dia memang orang Banjar. Suruh belajar kat Banjar. Masuk satu pondok ni, pondok tu pun terkenal. Pondok, apa orang kata, pondok hebat lah. Masuk kat situ, 3 bulan dia boleh bertahan. Dia patah balik ke Malaysia. Sebab apa? Salah satu sebab dia tak boleh nak tak boleh nak ngam, tak boleh nak tak boleh nak menyesuaikan diri. Tak boleh nak menyesuaikan diri dengan cara bergaul orang dekat Indonesia ni, dia lain macam sikit. Sebab tu tak boleh, dia patah balik ke Malaysia. Sampai sekarang duduk dekat Malaysia dan dia kahwin dengan orang Malaysia. Siapa tu ustaz?
Itulah isteri daripada Al-Fadhil Ustaz Nizam Al-Banjari sekarang ni. Tu. Baik, itu kisah dia lah. Jadi nak tunjuk, saya bukan sekadar cakap, dan memang macam itulah keadaan yang sebenar. Jadi budak ni memang, saya memang ada nampak Syafiq. Bukan nampak dalam bilik, tapi kita orang dengar daripada luar. Memang kena marah. Kenapa? Dia mempermainkan hukum Allah. Jangankan Syekh Fahmi, Rasulullah pun macam tu. Kan? Wa idza du'i'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Dalam Maulid Dibai. Apa kata Imam Dibai? Rasulullah memang orang yang pengasih, yang penyayang, sayang dengan orang, menunjukkan kasih sayang lebih. Tetapi apabila hukum Allah dipermainkan, tak ada seorang pun yang berani untuk menenangkan Nabi bila Nabi SAW marah. Ni memang Nabi betul-betul marah. Macam itulah, kita bukan tak boleh marah. Benda yang tak elok, kita boleh marah. Tetapi jangan jadi orang yang pemarah. Kita bukan tak boleh marah, tetapi jangan jadi orang yang pemarah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Tak, ada ketikanya kita marah juga. Tapi Syekh Fahmi ni, dia tak pernah marah. Seseorang budak ni walaupun buat salah, dia tak pernah marah depan orang ramai. Kalau banyak kali buat salah, baru dia akan panggil masuk bilik dia. Dia akan cakap dan bagi tahu apa kesalahan. Bila buat lagi, yang tu baru kena marah. Macam tu tuan-tuan. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua terus. Jika ada sesuatu yang perlu diperbaiki, beliau selalu melakukannya dengan lemah lembut. Begitulah akhlak dan sifat beliau, sentiasa memberikan kasih sayang kepada para penuntut ilmu, terutama kepada murid-muridnya. Tapi jarang kali jumpa kejadian tu. Tapi bila kejadian tu dah terlalu teruk, memang beliau adalah nampak marah. Kalau tak, nanti budak-budak buat main-main. Main-main dia, alah tu guru tak marah pun. Kita, bukan tu guru saja, Nabi SAW pun ada marah. Tapi marah yang tempat pada perkara yang tepat. Marah yang bertempat pada perkara yang tepat. Tu betul. Marah jangan depan orang ramai. Dalam bilik engkau tegur dah. Kan? Lepas tu pada perkara yang tepat. Maksudnya apabila dia dah buat main-main, hukum Allah dia dah permainkan. Baru yang marah tu, dan marah tadi bertempat. Kan? Di waktu yang tepat, pada perkara yang tepat. Jangan sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Lepas tu bila dah marah, tak boleh nak kawal depan orang ramai pun dia marah juga. Yang ni masalah. Yang tu tak baik. Yang tu tak baik. Baik tuan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Itulah di antara keindahan akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Beliau tak pernah marah orang depan-depan. Bukan berarti beliau ni tak pernah tegur kesalahan orang. Murid yang buat salah memang akan ditegur dan dibetulkan, tapi tak kasar. Kecuali tadi yang dah melampau, itu pun beliau akan tegur bukan di depan orang ramai. Beliau akan akan panggil untuk masuk ke bilik ni. Bilik memang ruangan, memang office khas untuk beliau, satu bilik tu. Dalam office tu memang bilik khas untuk beliau. Akan dipanggil dan dinasihati. Bila buat lagi, yang tu boleh jadi kena marah lah. Macam contohnya. Tapi saya dalam seumur hidup saya, 17 tahun kenal dengan beliau dan belajar dengan beliau, sekali tu je pernah jumpa macam tu. Dan yang paling hebat tu orang Malaysia pula. Sebab beliau kata orang Malaysia banyak tolong, orang Malaysia banyak ni. Lepas tu harapan ni daripada Malaysia, tiba-tiba buat benda yang tak elok. Siapa yang tak marah tuan? Memang akan marah lah. Wallahu alam bissawab. Baik ibu ayah semua, setakat itulah dulu untuk bacaan kitab manaqib kita pada petang hari ini. Sama-sama kita baca doa di penghujung tu insya-Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم
وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Puan, setakat itulah dulu untuk bacaan manaqib Syekh Fahmi Zamzam di petang hari ini. Nanti panjang umur kita akan sambung lagi pada episod yang akan datang, insya-Allah.